Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Today is the 14th of April 2020. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk fasa 2 Movement Control Order. Jadi untuk tuition hari ini, for today, I would like to do on a little bit of discussions and also Q&A sessions from the pupils. Okay, most of the answers yang hari tu yang saya bagi dalam slot yang lepas, di mana para pelajar boleh menjawab soalan dan submit, hantar kepada saya di Padlet. Alhamdulillah, I have received about 7 answers from pupils all around Malaysia. Ada daripada Selangor, ada daripada Kuala Lumpur, ada daripada Perlis, Kedah. So Alhamdulillah, we get variety of answers dekat situ. So we will discuss about that later on. Dan juga ada Q&A session. Q&A session ni masa slot saya yang kedua dan ketiga, saya ada bagi satu laman web juga dan juga QR code untuk para pelajar tanya saya soalan dekat situ, di mana saya akan menjawab para pelajar punya soalan pada hari ini. Untuk for your information, untuk discussion tentang karangan yang telah dihantar, 7 jawapan yang telah dihantar kepada saya ni, namanya saya akan rahsiakan. Cuma saya akan memberitahu lokasi sahaja pelajar tu daripada negeri mana, ya, atas sebab-sebab yang tertentu. Dan juga untuk questions and answer Q&A sessions, nama akan disertakan di situ. I don't think that will be a problem lah, ya, untuk Q&A untuk ada nama dekat situ. So kita akan belajar dekat pada hari ini, kita akan tengok discussions macam mana essay jawapan yang diberi dan juga questions and answer nanti kita akan pergi. So now kita mulakan dengan exercise UPSR section C yang mana saya bagi yang dah lepas. Okey, so mari kita tengok anonymous, yang ni para pelajar tersebut tidak menyertakan namanya tetapi dihantar dekat saya punya Padlet. So dekat sini dia kata last Monday Ramesh and his brother went fishing. Fishing. They went fishing near their house. Ramesh and his brother fishing under a shady tree. They caught a few fish there. After that, they took the fish home. Their mother was very happy. Their mother cooked the fish for dinner. Ramesh and his family were enjoyed the meal. So yang mana yang saya gariskan dengan perkataan yang berwarna merah, di situ terdapat beberapa kesalahan, ya, yang diberi oleh para pelajar tersebut. Pertama sekali, fishing, F-I-S-I-N-G, di mana kat situ kita dah boleh tengok ada kesalahan spelling error. So spelling error ni adalah sangat penting lah, kerana kalau awak membuat satu kesalahan spelling, maka akan ditolak. Okay, Ramesh and his brother fishing under a shady tree. Kalau hari tu yang untuk constructing simple sentence and compound sentence, saya dah bagi tahu dah, jikalau verb tu ada ing, awak kena ingat dia tu ibarat macam kasut tinggi. So kalau ada ing dekat kasut tinggi sebelah lagi pun awak kena sertakan. Tetapi di sini kita lihat jawapan dia, Ramesh and his brother fishing. Ada satu perkataan yang tertinggal. Jadi kat situ dah membawa satu error sentence, ya. Under a shady tree. They caught a few fish there. After that, they took the fish home. Their mother was very happy. Their mother cooked the fish for dinner. Ramesh and his family were enjoyed the meal. Sekejap lagi kita tengok apa kesalahan were enjoyed ni. Berikut, that is your answer. Yang ni yang diberi oleh para pelajar. Ini adalah pembetulan yang saya lakukan terhadap pelajar tersebut. Last Monday, Ramesh and his brother went fishing. Okay, saya dah betulkan dia punya spelling dekat situ. They went fishing near their house. Ramesh and his brother were. Kenapa saya pakai were? Kerana Ramesh and his brother, 2 orang. Dan kedua-dua noun ni adalah telah terjadi benda yang lepas. So benda yang lepas kita hanya pakai was ataupun were. Tetapi dalam kategori ni, Ramesh and his brother, iaitu dia 2 orang. So kalau 2 orang kita kena pakai were. Kalau Ramesh seorang dan benda tu dah lepas, baru awak pakai was. Tapi sekarang 2 orang, so were. Jadi lengkaplah, kasut tinggi sebelah kanan, kasut tinggi sebelah kiri. Barulah boleh jalan dengan elok. Okey, under a shady tree. Sekarang kita tengok, they caught a few fish there. After that, they took the fish home. Their mother was very happy. Their mother cooked the fish for dinner. Betul. Ramesh and his family were enjoying the meal. Kalau awak nak letak were juga.
Tapi di sini awak boleh diberi dua pilihan. Kalau awak nak letak enjoyed, awak tak payah letak were dah. Tapi kalau awak letak were, maksud dia di situ kasut tinggi. So enjoyed tu awak kena jadi ing. So simple as that. Kalau kita tengok dekat sini, dekat papan putih, macam tadi awak cakap, Ramesh and his family were enjoyed the meal. Ramesh and his family were enjoyed the meal. Okey. So sekarang ni awak ingat kalau saya dah cakap tadi kan, were kan. Were ni adalah ibarat kasut tinggi. So kasut tinggi lah. Kita short form kan dekat sini ya. Okey, kasut tinggi. Kasut tinggi. Okey. So kalau kasut tinggi dekat sini, ini adalah kita boleh kena tambah ing. Tapi diberi juga dua pilihan dekat awak pasal di sini dah ada enjoyed. Jadi kalau soalan tu dah beri enjoyed ya, kalau dalam soalan dia bagi point dekat awak enjoyed kan. So awak tak boleh letak were dah dekat sini. Awak kena ingat bahawa jikalau yang ada ed dekat belakang ni, dia dah berdiri di atas kaki dia sendiri. Maksud dia tak perlukan sokongan daripada sesiapa pun dekat sini. Dia tak perlukan sokongan daripada was, dia tak perlu sokongan daripada were, dia tak perlu sokongan daripada is ataupun are. Untuk enjoyed, yang mana yang ada ed dekat belakang ni. Jadi maksudnya awak tak payah tulis ni. Awak terus masuk subject, verb, object. Harap faham ya. Contohnya I am walked. Tak boleh dekat sini. Dia tak perlukan juga am dekat sini untuk kategori I. Sebab apa? Dia ada ed. Maksud dia past tense dan dia berdiri di atas kaki dia sendiri. So dekat sini awak tak payah letak am. Awak terus masuk I walked. Simple sahaja. So dekat sini, jikalau soalan bagi enjoyed, sini tak payah letak. Tapi kalau soalan tak bagi enjoyed, awak nak letak, awak kena letak enjoyed saja ataupun were enjoying. Okay? Harap clear dekat situ. Okay. So now, ataupun awak boleh jawab dekat situ, Ramesh and his family enjoyed the meal. Saya dah tulis dekat tulisan yang warna hijau, barisan bawah sekali, itu adalah pembetulan yang awak boleh buat. Okay, moving on. Okay, now, nothing can stop you now. Keep it up. Okay, tahniah. Awak dah hantar satu jawapan dekat saya. Keep it up. Awak boleh buat dengan lebih baik, insyaAllah. Okay, now. Okay, soalan yang jawapan yang kedua dihantar oleh pelajar daripada Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma. Okey, Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma ni dulu saya praktikal dekat situ ya. Sekolah Sultanah Asma masa tu Puan Hajah Sobah tak silap saya. Dia punya guru besar, alhamdulillah ya. Okey, so SK Sultanah Asma, para pelajar tersebut telah menghantar jawapan yang bertulis seperti every morning Ramesh and his brother went fishing in every weekend. Okey, kita tengok dekat sini ya. He went to the river for caught the fish to dinner with his family tonight. Ada yang colour purple yang saya letak dekat karangan tu adalah kesalahan yang sekejap lagi saya beritahu kesalahan apa ya. Kita baca dulu. After 10 minutes waiting, they caught a few fish. Then they waiting. They waiting. Ada ing kan? Jadi kasut tinggi dekat sini ni tak ada sebelah lagi ni. Pergi ke mana ni? They get a few more fish. They get. Kita tengah cakap tentang past tense sekarang. Tapi kenapa they get? Then they took the fish home. After that, Ramesh gave the fish to his mother. His mother was very happy. His mother cooked the fish to dinner. Masak nak ikan, to pergi kepada dinner. Ikan tu pergi kepada makan malam. Okay? They enjoyed their meal that night. Kesalahan yang berlaku dalam karangan yang dihantar oleh adik daripada SK Sultanah Asma ni adalah dari segi yang kita boleh tengok banyak kesalahan time frame. Time frame ni maksudnya penggunaan masa. Yang mana kita tahu bahawa karangan ni dalam bentuk past tense. Tetapi apabila ditulis, ayat pertama sekali yang ditulis every morning. Maksud berlaku setiap hari, setiap pagi berlaku. Apabila berlaku setiap pagi, yang tu kita tak namakan dia sebagai past tense. Dia adalah present
present tense. Jadi ini adalah satu kesalahan major error ya adik ya. So, nanti adik boleh tukarkan balik every morning ni mungkin last morning ataupun yesterday's morning, benda yang dah kemarin, pagi yang kemarin. Jadi dia mendapatkan dia lagi jelas tentang past tense-nya. Okey. Banyaknya kesalahan time frame dekat sini ya. Okey. And then perkataan after 10 minutes waiting they caught a few fish then. Penggunaan then dekat sini ni akan ada satu lagi yang adik kena tahu. Sekejap lagi kita tengok jawapan dia. Corrections ya, saya dah buat pembetulan dekat adik. Last weekend, Ramesh and his brother went fishing in the river. Last weekend. Saya dah ubah time frame adik daripada present tense yang adik letakkan, saya dah letakkan dia sebagai past tense. Jadi last weekend, Ramesh and his brother went fishing at the river. He went there to catch some fish for his family. After 10 minutes of waiting, 10 minutes of waiting, masa menunggu, of ya, adik tertinggal perkataan of. They caught a few fish. Next, they waited for another 15 minutes. Kenapa saya tak bagi adik pakai then dekat situ ya? Sebabnya dalam untuk bahasa Inggeris, dia ada juga steps yang awak nak letak untuk procedures ya. Kita panggil dia sebagai procedures. Okey. So kalau terus dalam jawapan kita tengok dekat skrin laptop, dia ada letak, adik terus letak then ya. Adik terus letak then. Sebenarnya sebelum awak nak letak then ni, dia mesti kena ada lagi dua perkara dekat atas ni. Contohnya adik boleh letak first. Tapi dekat sini kalau tak letak pun tak apa. Tapi lepas berlakunya perkara yang pertama, dia mesti kena letak first, next. Lepas next baru adik letak then. Lepas then after that. Lepas tu barulah finally. Okey, so dekat sini sedangkan adik dah cerita first, maksudnya dia dah pergi mancing. Tapi next ni tak ada lagi. Adik terus masuk kepada daripada first, adik terus masuk kepada then. Maksudnya adik skip next. Jadi tak ada kesalahan, cuma just tukar then ni awak tukarkan kepada next. Itu sahaja. Okey. Next, they waited for another 15 minutes. They caught. Adik tulis dekat atas tu, they get a few more fish. Get ni dah salah sebab dia sepatutnya they got. G-O-T. They got a few more fish. Tapi dalam kategori menangkap ikan ni, jaranglah kita pakai sebagai got. Kita pakai caught. They caught a few more fish. Then they took the fish home. After that, Ramesh gave the fish to his mother. His mother was very happy. His mother cooked the fish for dinner. Untuk makan malam, bukan pergi ke makan malam ya. Adik letak tu dekat sini. Okey, salah. Sepatutnya kena gantikan dengan perkataan for dinner. They enjoyed their meal that night. Okey, satu lagi tambahan, kerana kita dah buat compound sentence, adik boleh juga buat compound sentence berdasarkan ayat yang adik tulis pada asalnya. His mother was very happy and she cooked the fish for dinner. Dah dapat satu compound sentence, dapatlah beberapa markah lebih sikit untuk karangan awak. Kalaulah para pelajar tak mampu tulis compound sentence yang kita guna fanboys tu, for, and, no, but, yet, so, awak tak, or, kalau awak tak boleh tulis compound sentence, it's okay. Awak ikut saja SVO, subject, verb, object. Tak ada masalah juga. Cuma kuranglah sikit, dapat markah tinggi tu tak adalah dapat markah tinggi sangat. Tapi janji karangan awak tu betul, then there should not be any problem. Okey, boleh tulis SVO tu juga. Tapi dah memandangkan kita dah belajar compound sentence, apa salahnya kalau kita mencuba. Practice makes perfect. Okey, now keep up the good work. Tahniah ya adik. Okey, bagus. Okey, jawapan yang ketiga kita terima daripada SKJ, Sekolah Kebangsaan Jejawi. Mungkin SKJ, Sekolah Kebangsaan Jejawi Perlis. Okey, ni orang Perlis tulis. Okey. Ramesh and his brother Raju hobby are fishing. Likes their late father. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Last weekend, they went to the river near their house.
3 hours later. Bagus. Penggunaan time frame 3 hours later. Bagus. They went home. Very good. Tepat. Okay. At the day, they very luckily. For they caught a few fish and took them home. Saya suka ayat ni kerana adik ni telah mencuba compound sentence yang telah saya ajar, iaitu perkataan for. For ni bermaksud because lah. Jadi apa yang cuba adik ni sampaikan adalah at the day, they very lucky because they caught a few fish and took them home. Okey, ada berlaku kesalahan luckily. Luckily ni adalah adverb ya. Nanti saya cerita about adverb ni. For they caught, ejaan silap, spelling, major error dekat situ. A few fish and took them home. Upon arriving home, their mother felt very happy and excited. Kesalahan ejaan because she saw they brought a few fish. Okey. She saw they brought a few fish. Awak tengok She saw subject verb. Lepas tu they brought subject verb. Saya rasa saya tak pernah lagi ajar SV. Jadi adik kena tengok dekat awak punya karangan tu ada kesalahan sebab saya ajar itu SVO kan. Lepas tu kita comma, compound, lepas tu baru kita letak SV lagi satu untuk independent clause. Lepas tu fanboys, independent clause. Tapi di sini kita dah nampak kesalahannya. She saw. She adalah subjek, saw adalah verb. Tiba-tiba tak ada objek, awak masuk balik subjek, they verb, iaitu brought. Okay, ada kesalahan dekat situ. A while later, their mother cooked the fish as a dinner. Okay, the mother thanked them and enjoyed the meal. Very good. It was an enjoyable day for them. Very good. Okay, tapi ada kesalahan sikit yang saya dah perbetulkan. Ramesh and his brother, Raju's hobby is fishing. Ramesh and his brother, Raju's hobby is fishing. Okey, dekat sini ada berlaku sedikit kekeliruan ya. Apa yang cuba awak sampaikan, Ramesh and his brother's hobby is fishing ataupun macam mana? Jadi saya kurang pasti dekat situ adik. Adik nak letak apa? Cuba yang adik sampaikan. Likes their late father. Likes their late father ni macam arwah ayah mereka yang suka fishing. Okay. Last weekend, they went to the river near their house. 3 hours later, they went home. It was a lucky day for they caught a few fish. It was a lucky day. Ia adalah hari yang sangat bertuah kerana mereka telah menangkap beberapa ekor ikan. So kalau adik letak very luckily ni, adik laju daripada teacher sebenarnya. Pasal apa? Adverb ni saya nak ajar untuk slot yang akan datang. Kita ada sambungan lagi slot. Lepas ni, bukan takat hari ni je, akan ada lagi. Nanti kita akan war-warkan iklan, adik tunggu. Saya dah sediakan slides dan juga beberapa latihan kuis untuk tajuk adverb yang akan kita buat pada 16 hari bulan 4. Jadi tunggu saya adik. Lagi baru nanti baru kita buat. Lepas kita dah tengok adverb. Okay. Upon arriving home, their mother felt very happy. Jadi sekarang ni kita tengok. Upon arriving home, their mother felt very happy and excited to see the fish. Lepas perkataan to, saya dah kata tak boleh letak past tense. Jadi, to see. Okay? Adik ingat ya? To see the fish. A while later, their mother cooked the fish for dinner. Ingat yang kesalahan yang sebentar tadi pun para pelajar tersebut lakukan. To dinner, yang ni adalah for dinner. The mother thanked them and enjoyed the meal. It was an enjoyable day for them. To see ni saya nak tunjukkan contoh sedikit ya. Cuba adik tengok. Upon arriving, their mother felt very happy and excited to see the fish. Okey. Lepas perkataan to, saya dah katakan, to ni adalah sebagai satu penghapus. Jadi, kalau lepas perkataan to, di mana verb dia mesti dalam base form. Kata dasar. Jadi contohnya dekat sini, to see. See ni kita tahu, kata hari itu kita dah buat irregular verb. Jadi apabila dia jadi past tense, dia akan jadi saw kan. Jadi apabila saw, to saw, salah. Awak tak boleh letak to saw. Awak kena patah balik kepada kata asal, kata dasar dia iaitu to see. Contohnya, to awak letak walked. Boleh tak? To ada ed. Tak boleh. Saya kata dia kena hapuskan ed. Sekarang kita kata to walks. Tak boleh. To walking. Tak boleh ada ing melainkan jiran. Saya dah kata ada jiran. Jiran ni saya tak explain dekat adik sebab
tak ada lagi dalam silibus untuk awak nak kena tahu jiran ni. Kalau yang mana yang berminat nak sambung dalam bidang TESOL nanti, insya-Allah awak akan bertemulah dengan jiran. Jadi no problem for that, you just master this first. This is very important for you. Banyak pelajar yang buat silap dengan to so to see. Dia orang tak tahu beza. Jadi ingat apa yang saya beritahu, to patah balik kepada verb yang base form. Okay, now sorry jikalau saya laju sebab ada beberapa answer scripts yang diberi dan juga jawapan yang saya nak bincangkan hari ini. Saya tak pilih-pilih langsung jawapan tu, saya ambil semua because saya sangat rasa berbesar hati para pelajar lakukan apa yang saya harapkan untuk kita berbincang pada hari ini. One more time, you will have it. Practice makes perfect. Tahniah. Okay, now kita tengok last Saturday. Okey, ini tak ada yang pelajar ni saya dah hide nama dia dekat situ. Okey, last Saturday Ramesh and his brother went to fishing. Baru sekejap tadi saya dah cerita dekat awak. Lepas perkataan to dekat whiteboard, kalau awak tengok balik, saya dah kata tak boleh ada ing. So di sini adalah kesalahan ya. At the river behind their house, every weekend they brought fish rode. R-O-D-E, kesalahan spelling. To fishing, ada ing lagi, tak boleh. River on 5 o'clock. On, salah dekat situ ya. Sekejap yang tu berkaitan dengan masa. Sekejap lagi kita tengok. After a few minutes, they get and caught the fish. Get dengan caught ni adalah perkataan yang lebih kurang sama juga. Get tu mendapat, caught tu adalah tangkap. So hasil lah, mendapat hasil. Jadi ini adalah redundant kat situ, berulang kali. So you have to choose. Either you want to get ataupun caught. Tapi cerita ni adalah dalam bentuk past tense. Jadi they got. Awak kena pilih they got ataupun they caught. Kalau soalan beri perkataan caught, awak jawab caught. Tapi kalau soalan tak beri perkataan caught, awak tetap nak tulis get tu, awak ubahkan get tu menjadi got. Sebab dia adalah past tense. G-O-T. T Okay. Then, they took the fish and back to home to get a dinner. After they arrived at home, Ramesh's mother felt so happy and his mother cooked the fish for their dinner. Ramesh's family enjoyed. Tengok awak letak kasut tinggi sebelah, tiba-tiba enjoyed awak letak ed yang boleh berdiri atas kaki dia sendiri. So seorang pakai kasut tinggi, seorang boleh berdiri atas kaki sendiri. Dia memang dia jadi herod, tak boleh pi. Okay. So enjoyed the meal. Salah dekat situ. Ni correction yang saya dah betulkan dekat adik. Last Saturday, Ramesh and his brother went fishing. Kalau awak nak letak fishing, tak payah letak to. Tengok balik dekat whiteboard tadi, saya dah tulis. Lepas perkataan to, tak boleh ada ing. At the river behind their house. Okay, every weekend they brought fishing rod. R-O-D bukan R-O-D-E adik. To fish. Kalau awak nak letak to fishing juga, tak payah. To fish. Okay, dia dah menjadi satu verb dekat situ. At the river at 5 o'clock. Okay, adik tulis dekat atas ni on 5 o'clock. Bila on 5 o'clock, di sini kesalahan dia adalah preposition of time. Preposition of time. Ini kita dah belajar pada darjah 3 atau darjah 4 tak silap saya. Preposition of time. So kalau untuk masa, adik kena letak at. Tak boleh letak on. Okay? At 5 o'clock. After a few minutes, tadi saya dah beritahu, pilih salah satu. Jadi saya dah pilihkan untuk adik. Senang saja. They caught a few fish. Then they took the fish and went home to cook a dinner. After they arrived home, Ramesh's mother. Okey, adik tulis dekat sini apostrophe. Kesalahan adik adalah apostrophe. Apostrophe ni adalah benda yang kita dah belajar pada darjah 4. Okey, Ramesh's mother. Awak tengok di sini. Kesalahan yang awak lakukan adalah Ramesh, awak tulis di sini mother. Awak nak bagi tahu kata mak ni adalah mak Ramesh. Tapi apostrophe, rule of apostrophe, awak kena letak di sini. Awak kena letak S dekat sini. Contohnya, Abu, father. Okey. So Abu, bapa kepada Abu, ayah kepada Abu. Jadi awak kena letak ada S dekat sini. Melainkan nama orang yang hujung dia dengan S. Maksudnya awak baru letak apostrophe sahaja. Haris, mother. Awak tak boleh letak SS 2 kali. Dia jadi shock sendiri. Jadi jangan duk bubuh S dekat sini. So, Haris mother. So, nama orang yang lain. Lucas. Nama orang putih kan? Lucas.
So, sama juga. Letak apostrophe saja. Pasal apa? Hujung dia dah ada S. Jangan letak S lagi. Shoot sendiri jangan. Okey, so kita letak father. Okey, jadi Ramesh ni hujung dia ish kan. Sebab tu kita kena letak S dekat situ. So, apostrophe clear dekat situ. Ramesh family. A, tak payah letak A pasal dia adalah kasut tinggi dekat situ. So, awak pilih saja yang berdiri di atas kaki sendiri, iaitu ED. Enjoyed the meal. Ataupun tengok dekat paragraph 2. Okey? Perenggan, perenggan kedua. Then, they took the fish home so they can cook dinner. Awak boleh pakai compound sentence. Okey, jikalau live session ni saya bergerak laju sikit, nanti adik boleh play balik untuk tengok jawapan yang telah saya perbetulkan untuk adik. Okey. Now, you are getting better every day. Keep working on it. Bagus adik Okey, now Ramesh Sobi. Kita tengok ini adalah anonymous. Okey, tiada nama dekat sini. Last weekend Ramesh and his brother went fishing. They were fishing at the river behind their house. Ramesh was hoping. Okey, was, kita tengok ada was, kasut tinggi, sebab tu dia letak ing. Bagus adik Was hoping to catch. Lepas kataan to, dia terus patah balik kepada kata asal, iaitu to catch a lot of fish. Very good. An hour has passed, patutnya. Okey, Ramesh and his brother had caught some fish. They took the fish home. They wanted their mum to fry the fish. When they arrived, Ramesh gave the fish to his mother. His mother felt very happy. Ni her. Mana ni her? Her ni perempuan itu. Tiba-tiba kita duk cakap tentang Ramesh. Ramesh ni lelaki. Jadi kesalahan her. Okey, kata ganti nama kesalahan Okey, they have enjoyed the fish together. So ini adalah very minor error tapi 69 words, 69 patah perkataan. Kurang patutnya kita kena tulis daripada 80 hingga ke 100, tapi it's okay. Ini adalah satu cubaan yang amat baik yang adik buat Okey, so tak banyak kesalahan. You can improve better ni. When they arrive home ataupun they enjoyed the fish. Sebab ed ni dia dah berdiri atas kaki dia sendiri, so tak payah tambah apa-apa dah kat depan tu sokongan. Terus subject verb. They enjoyed the fish together. Ataupun untuk paragraf 3. Tengok paragraf yang 3 ni. Okey, perenggan yang ketiga. His mother felt very happy. And, awak tak payah ulang dah ni. Awak dah letak. Cuba awak tengok jawapan His mother felt very happy. Lepas tu awak letak her mother pula lagi kan. So, tak boleh dekat situ. So, just awak tambahkan compound sentence You are doing beautifully. Tahniah. Okey, now. Ini adalah satu lagi jawapan daripada Sungai Buloh, Selangor. Sepupu saya ada kat situ. Dia buka hot and roll dekat the store tu. Okey, so Sungai Buloh, Selangor. Your answer. Ramesh is my best friend. He loves fishing. Last weekend, Ramesh and his brother went to the river behind their house. They went there, just walked. Ada kesalahan dekat sini dia. They were fishing. Bagus. Adik buat were ni adalah kasut tinggi. So, verb dia mesti kena ada ing. They were fishing together to God. Yang ni salah. Lepas perkataan to, mesti kena balik kepada kata asal. To get, eat fishes. Tak apa, sekejap kita tengok. After the fishing was over, Ramesh and his brother wanted to go home. They felt as happy as a lark. Very good. Awak guna perumpamaan dekat sini. Dapatlah merit. Okay? Because they caught a few fish. They also took them, went home. Okay. Took them, ambil mereka, balik rumah. Saya faham apa yang cuba adik sampaikan. Direct translation. Okay. At last. Ini ada time frame. Okay, Ramesh's mother felt very happy. Ramesh helped his mother. They cooked the fish to have a dinner. They enjoyed their meals together. 89 patah perkataan. Very good. Okay, now. Ada kesalahan di sini. Cuba tengok tadi adik tulis, they went there just walk. Itu jawapan adik. Sekarang teacher dah betulkan dekat awak. They walk there. Very simple. Tak payah kita tulis banyak-banyak, because the more you write, the higher the tendency you tend to make errors. Jadi just keep it short and simple. They walk there. Okay, sekarang kita tengok jawapan adik kata to God eat fishes. Okay, kat sini salah Saya tambahkan dekat sini, they were fishing together under a shady tree. Awak boleh buat pembetulan Okay.
After the fishing was over. Selalunya kalau was over ni maksudnya selalunya pertandingan lah rata-ratanya kalau kita pakai was over tu. Tapi sekarang ni kita just make it simple adik daripada Sungai Buloh. After they caught few fish, okay, Ramesh and his brother wanted to go home. They felt as happy as a lark because they caught a few fish. They also took them went home. Okey, ni saya dah padamkan dekat awak pasal tadi awak dah buat when kan. So terus tulis they also took them home. Bawa benda tu balik ke rumah. Okey, at last tu tak perlu letak pun tak apa. Ramesh's mother felt very happy. Ramesh helped his mother. They cooked the fish to have dinner for their dinner. Masak untuk makan malam. They enjoyed the meal together. Saya juga telah letakkan satu juga compound sentence dekat adik dalam paragraf 3, perenggan yang ketiga. They cooked the fish for their dinner and enjoyed the meal together. Because apa? Adik letak they cook, they enjoyed. So, pronoun yang sama iaitu they dengan they. Jadi, apa yang berbeza? Verb saja. Jadi, awak boleh pakai and untuk tambahan dia. Okay, now moving on to the next. Good job, adik daripada Sungai Buloh. Okay. Okey, sekarang ni kita tengok soal jawapan yang daripada adik ni. Baru kemarin saya sempat buka semalam. Saya cepat-cepat masukkan juga dalam slide because saya cakap saya tak tinggalkan satu pun jawapan yang adik-adik hantar dekat saya insya-Allah. Okey. Last week Ramesh and his brother went fishing at the river near their home. They brought rods to caught. Nampak? Lepas perkataan tu saya kata kena batah balik ke dalam base form iaitu kata akar. Jadi to catch tak boleh letak caught. Tapi jikalau dalam soalan bagi caught awak kena juga guna caught jadi awak tak payahlah letak to. Okey, macam mana pun awak susunlah ayat tu balik jadi SVO. They also use worms as a storm. Okey, yang ni saya kurang jelas dekat sini. They caught a few fish and took it. Took it. Beberapa ekor ikan tapi it tu satu. Jadi beberapa dengan satu adalah benda yang tak sama. Ramesh quickly gave the fish to his mother. His mother was very happy because Ramesh and his brother brought a few fish to cook. Sekarang ni awak tengah cakap they caught a few fish. Ramesh dengan abang dia, tapi sekarang awak dah replace, awak dah gantikan Ramesh dengan abang dia dengan perkataan his. His ni membawa maksud seorang. Jadi dekat sini pronoun yang salah. Okay, lastly, mother cook the fish and make it as a dinner. Yang bawah-bawah tu semua betul. Okay, 85 words. Okay, now correction. They brought rods to catch some fish. Okay, catch di sini. Sebab ada perkataan tu, patah balik kepada kata asal yang saya beritahu tadi. As baits. Use worms as baits. Umpan. Bila saya cek dalam kamus pun, storm ni membawa maksud ribut. Jadi saya tak pasti, mungkin kesalahan typing error ke macam mana saya tak pasti dia, tak apa. Okay, they also use worms as baits. Okay, they caught a few fish and took them home. Them. Sebab few fish ni beberapa ekor ikan. Jadi awak tak boleh pakai took. Took them home ni. Them ni tak boleh pakai ni. Sebab they, minta maaf they caught a few fish. A few fish ni banyak. Jadi awak tak boleh pakai it yang seperti awak tulis dalam jawapan awak dekat atas. Awak kena letak them. Them ni membawa maksud membawa ikan-ikan tersebut balik ke rumah. Ramesh quickly gave the fish to their mother. Very good tau. Quickly ni adalah adverb. Nanti kita akan masuk So they can cook for dinner. Saya dah pakai, kita pakai compound sentence dekat sini. Their mother was very happy. Yang lain tu semua adik tak payah buat. Pasal apa? Redundant. Okay? Kita tengok awak kata his mother was very happy because Ramesh and brother brought a few fish to cook. Tadi pun adik dah abang dah kata, adik dah bagi tahu dah. Adik dah bagi tahu dah kata dia dah bawa balik. Okey, jadi kat bawah ni pun adik bagi tahu lagi kata dia dah bawa balik. Jadi salah dekat situ, redundant perkataan yang berulang. Dia akan memakan awak punya kiraan karangan awak lah, rugilah, sedangkan awak boleh tambahkan dengan perkataan yang lain. Okey, lastly their, mak mereka lah. Awak tak boleh pakai his dah dekat sini. Saya awak duk contoh pasal Ramesh and his brother. So lastly, the mother cooked the fish deliciously. Yang ni adalah adverb. Saya dah buat pembetulan dekat awak, adverb. Kita tunggu lusa. Saya terangkan dekat awak macam mana nak guna adverb. Ramesh's family was very happy dan yang lain tu semua awak jawab okey. Okey. Good effort, keep it up. Okey? Bagus.
Okey, yang ni adalah jawapan daripada Sekolah Rendah Islam At-Taqwa Perlis, di mana saya telah mendapati bahawa dia punya karangan ni error free. Alhamdulillah ya adik, tahniah. Ramesh, mari kita tengok jawapan yang tepat ni ya. Okay, Ramesh and Jarjit are brothers. They live in Kampung Santan Perlis. Both of them are good and humble. They love to go fishing during their free time. Last weekend, Ramesh and Jarjit decided to go fishing at the nearby river, which was just a 10-minute walk dekat situ. Ramesh walked from their house. Okay, they brought along a pail, 2 fishing rods and some worms as a bait. Yang dekat atas tu mungkin saya tersilap pindahkan dia punya ayat tu ya, daripada Microsoft Words. Okay, after almost an hour of waiting patiently, okay, very good dia pakai adverb dekat sini, they did manage to catch some fish. They decided to call it a day. Cukuplah untuk hari ini kerana telah mendapat beberapa ekor ikan. Well done adik. They gave their catch to their mother to cook. Mereka memberi ikan yang mereka tangkap tu, yang mereka tangkap tu untuk memasak. Okay, their mother made their favourite meal, fish curry. Everyone enjoyed the meal. Very short, precise and very well expressed dekat sini. Alhamdulillah, 104 words terlebih 4 perkataan, it's okay lah. Okay, so you are on the right track now. Tahniah ya adik daripada Sekolah Rendah Islam At-Taqwa Perlis. Good job. Okay, Alhamdulillah, semua karangan yang telah diberi kepada saya ni semua karangan yang saya harus memberi satu pujian ya, kerana tahniah juga kepada guru-guru bahasa Inggeris awak yang telah mengajar awak dekat sekolah. They did a very good job. Awak boleh menulis. Alhamdulillah, so tahniah ya. Semua bagus. Okey, questions and answer sessions. Yang ni yang telah diberi kepada saya, diajukan kepada saya dalam tempoh yang telah saya beri Padlet tu dekat awak ya. Okey, questions yang pertama. Okey, daripada anonymous, tidak dinyatakan nama, dia tanya dekat saya, what is irregular noun? Hari itu saya dah ajar irregular verb. Irregular noun ni senang saja. Noun ni adalah kata nama. Irregular ni kita dah tahu. Hari itu saya dah tunjuk cawan. Macam mana cawan tu daripada regular yang awak order dekat KFC. Contohnya kan orang tanya awak nak large or regular. So regular tu adalah yang biasa. Tapi kalau irregular tu something wrong with that yang biasa. So irregular tu maksud kita dah pecah base form, you break the rules. Jadi irregular plural nouns are nouns that become plural in a way other than adding s or es. Jadi awak tengok nah dekat gambar yang sebelah ni, singular sheep dia tetap jadi sheep. Child dia tak jadi childs, dia tak jadi hak tu. Toy dia jadi children. Maksud dia dah pecah dekat situ ya. Okey, cuba kita tengok ni perkataan ni, leaf. Daun, satu helai daun. Tapi kalau banyak daun, dia tak jadi leafs, dia terus berubah ejaan jadi leaves. So benda ni awak boleh dapatkan dekat dalam English Grammar Here ataupun just Google. Banyak lagi jawapan example ya, example contoh-contoh yang diberi dalam internet. Okey, tapis apa yang awak tengok dalam irregular plurals tu, jikalau adik tak faham ataupun was-was dengan apa jawapan yang adik dapat dalam Google tu, tanyalah kepada guru awak, WhatsApp kepada guru awak tanya ataupun awak boleh tanya lagi dalam Padlet ni, nanti saya reply privately dekat awak dekat situ. Okay, now moving on to the next questions yang ditanya oleh saya daripada my name is Arish Naidu from SK Jalan Semenyih 2 Kajang. Can you explain again about the irregular and regular verb? Boleh, saya boleh terangkan tetapi dalam tempoh masa yang pendek kerana kita mempunyai kekangan masa. Hari itu saya terangkan adik Arish Naidu. Previously when I explained about this particular questions, this particular topic, it took me about 1 hour. So just to very precisely and very short, just to let you know that the definition of regular verb and irregular verb, what you have to do is just to remember that irregular verb, it goes against the nature. It means like you break the rules. Okay, so regular verb is one that conforms the usual rules by forming its simple past tense and its past participle. In English, the usual rule is to add ed. So like for example, walk, it becomes walked, ada ed. W-A-L-K, W-L-K-E-D. So that is what we call as regular verb. But different goes with the irregular verb. Irregular verbs, you break the rules. Like what I've stated just now, to see, like see, you know. See, melihat, is an irregular verb because after the past tense, see becomes saw. So it difference. It's not going to become like seed, S-E-E-D, no.
There's no such things, yeah. So irregular verbs, it breaks the rule. The spelling won't be the same anymore. Okay, so these are the examples of regular and irregular verbs for you. Read and I do. So play, played, work, worked, laugh, laughed, and then irregular verb break, broke, built, built, choose, chose, draw, drew, eat, ate, fall, fell, catch, caught, know, knew. Okay, so these are the things that I've stated here, the examples. Maybe you can check it out. And also, if you have any doubt, you can still contact me through Padlet. Yeah. Okay. Now, moving on to the next questions. Penggunaan was dan were. Nama saya Christina Kaisara Nazro dari Sungai Buloh, Selangor. Soalan saya, bila penggunaan was dan were? Terima kasih. Okay. A verb tense expressing action or a state in or as if in the past. So, awak guna was dengan were ni untuk menceritakan sesuatu tindakan tu dah berlaku, benda yang dah lepas. Tetapi was dengan were ni mempunyai perbezaan. Was ni kita guna untuk singular noun, iaitu seorang, orang ataupun seekor binatang ataupun satu benda. Sebab tu yang awak boleh tengok dalam jadual yang teacher bagi dalam skrin sekarang ni, Ali, Chris, Vinesh, Lee, Kaisha. Yang ni semua seorang-seorang. So jadi kita letak was. Was ni ibarat kasut tinggi, jadi verb dia mesti kena ada ing. Okey, faham Okey, now kita tengok untuk were pula. Pasal adik tanya teacher macam mana nak guna were. Were ni adalah untuk plural noun. Plural noun ni maksudnya Johan dan Noni. Jadi dua orang. Contohnya awak, Kaisara dengan teacher Amira. So dua orang. Jadi kita ni adalah were. Were learning. Kita dua-dua orang tengah belajar sekarang. So Johan and Noni were talking. We were jogging. They were swimming. Chia and Mutu were writing. So dekat sini awak dah clear Was yang lepas untuk seorang, were yang lepas untuk banyak orang. Okey. Harap clear. Okay, next questions. My name is Tivisha. I'm from SJKT, Desa Cemerlang, Ulu Tiram, Johor. Okay, orang Johor. My questions, whenever we write the compound sentence, instead of for, we can use because. Thank you. Okay, I understand your questions. Whether you feel like is there a need that we can substitute for and also because. For your information, we use the for conjunction, meaning something like because, to join two clauses. Like what I've stated in my previous sessions, my live sessions. Independent clause, comma, and then fanboys, the conjunctions, and also independent clause. Then it becomes a compound sentence. When the second clause is the reason for the first clause. Okay, so now it brings the reason. He felt cold for it was snowing. So he felt cold because it was snowing. Maksudnya, ayat yang kedua, the second sentence brings the meaning to why he felt cold. She didn't like chili sauce for it is very spicy. John liked the girl for she is very cute. Sheila doesn't like rock music for it is very loud. Mansur doesn't like coffee for it is bitter. Maknanya dia ada alasan dekat sini adik Tivisha. Okay, so your questions whether whenever we write the compound sentence instead of for, can we use because? Yes, you can substitute for with because. Why? It carries the same meaning. For pun maksud dia sebab, kerana pun boleh guna untuk for. So there's nothing wrong if you still that you want to use, you still want to use because. There's nothing wrong. Okay, so this is the quotes of today. Dear pupils, success in life comes when you simply refuse to give up, with goals so strong that obstacles, failure and loss only act as a motivation. Jikalau awak nak berjaya, kalaulah awak gagal hari ini dalam bahasa Inggeris, it's okay, sekarang baru bulan 4. Awak boleh usahakan nanti untuk kita UPSR, it's a motivation for you. Apa kegagalan dalam hidup kita ni mesti kena jadikan satu motivasi kepada diri kita. Jangan kita tersungkur jikalau kita gagal. Jangan kita percaya kata kita ni selama-lamanya akan gagal. You never know the future. As long as you work for it, you can be successful. And dear parents, behind every young child who believe in himself is a parents who believe first. Okay, Alhamdulillah, parents-parents yang mana yang sedang menonton sekarang, tanya awak adalah ibu bapa yang terbaik. Alhamdulillah. Okay,
So with that, I would like to end this live session. Hari ini kita tak ada quiz, tapi untuk lusa 16 hari bulan April, saya akan mulakan slot saya yang untuk tuition fasa 2, di mana saya akan sentuhkan tentang introduction to adverb. Adverb ni apa dia? Saya tak nak lagi cerita hari ni. Kalau awak nak tengok, kita tengok lusa insya-Allah. Saya dah preparekan apa yang patut. It's a bit tough, adverb ni agak susah untuk awak faham, tapi insya-Allah I will try to simplify for you so that you can understand better. Okay. Dan juga kita akan start fasa 3 kita punya movement control order PKP pada esok hari. So please stay at home, duduk rumah, hapus COVID-19. Thank you frontliners, they have been working hard for us, extremely hard. Okay, ada yang tak boleh cuti sampai bulan 5 because of this virus. So jadi do whatever that we can do for them. Kesian dekat dia orang, they also have their family, but they sacrifice their time just for us to be safe wherever we are. Jadi stay at home. Okay, I think that's all that we can do for them now. Kita stay at home ya. Okay, and juga Perlis Mengaji, keep on supporting this channel, Suara Sunnah, JPN Negeri Perlis, Jaibs dan juga Maibs. So with that, I think we have done most of the things. So thank you for watching. Stay tuned for the next slot. Assalamualaikum.